Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat, teman-teman, para pendengar yang dikasihi sekalian, bertemu kita sekali lagi dalam Bicara Ilmu. Dan Bicara Ilmu PP di Tanah Merah pada pagi ini akan memulakan bicara dengan memperkatakan sedikit tentang perkembangan yang mana semalam berlangsungnya satu mesyuarat di peringkat negeri, iaitu mesyuarat jawatankuasa anti rasuah JAR. Mesyuarat jawatankuasa anti rasuah ini merupakan satu jawatankuasa yang ditubuhkan di peringkat kementerian, di peringkat negeri dan di peringkat bawah untuk memastikan kaki tangan awam tidak melakukan kesalahan tata tertib, tidak menyeleweng, tidak menyalahgunakan kuasa ataupun berada di dalam keadaan penjawat awam yang mematuhi segala perkeliling dan peraturan. Jadi saya hanya menyebutkan sedikit saja berkaitan dengan hal umum. Yang pertama, bagi yang bertugas sebagai pemimpin di sekolah, sebagai PGB ataupun yang bertanggungjawab terhadap orang bawah, maka menjadi kesalahan kita, iaitu kita menyembunyikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang bawah. Mesti kita lapor ataupun kita ambil tindakan. Dan kedua, kita yang sebagai pemimpin ini juga, jika kesilapan yang dilakukan oleh orang bawah, walaupun yang dibuat tu mungkin kerana kita, PT kita, tetapi yang mengesahkan, yang menguasai benda itu ialah kita yang berada di atas, maka kita boleh dipersalahkan. Maka sama-sama kita jaga perkara ini. Bagi untuk yang biasa, untuk cikgu-cikgu, staf AKP sekalian, dibincangkan juga dalam mesyuarat semalam, antaranya iaitu etika berpakaian. Berpakaian di sini, sikit masa nanti akan dikeluarkan balik peringatan perkeliling tentang pakaian ini, sebab katanya dah nampak ada kelonggaran di bawah kelonggaran di sekolah, di pejabat tentang berpakaian ini. Antara yang saya sebutkan sedikit, iaitu pakaian yang tidak menepati sebagaimana garis panduan. Umpamanya kalau pakai batik berlengan pendek, ataupun baju kemeja pun lengan pendek tidak digalakkan, dan kalau lengan panjang pun sisi lengan pun tidak boleh. Itu ada di dalam perkeliling. Begitu juga pemakaian baju korporat, nampak sewenang-wenangnya pakai baju korporat. Jadi insya-Allah nanti apabila keluar garis panduan ini kita akan perincikan. Kemudian yang kedua, keluar masuk dia dari sekolah ataupun dari pejabat sepatutnya direkod, dan pada waktu kerja mesti berada di pejabat. Jika berlaku apa-apa kes yang tertentu berada di luar pejabat, maka banyak implikasi berkaitan dengan perundangan dan sebagainya. Jadi kita jaga. Begitu juga mengetip kad perakan waktu, menandakan ataupun punch card itu mesti dipatuhi dan diminta supaya kita bekerja, kalau yang AKP terutama ataupun PGB, mematuhi masa kerja 8 jam dalam sehari. Gaji kita dibayar sebanyak itu kerana kita dikenaki bekerja 8 jam. Maka kalau kita tak cukupkan 8 jam, bermakna kita telah mengkhianati amanah, tidak bertanggungjawab. Kemudian pada guru pula diwajibkan untuk menulis, mencatat rekod mengajar RPS. Catatlah mengikut ataupun cara sebagaimana ditentukan, sama ada melalui elektronik, sama ada melalui tulisan. Dan menjadi kesalahan besar kalau kita masuk dalam kelas ataupun kita nak mengajar itu kita tidak ada catatan, tidak dirancang, maka sama-samalah kita jaga perkara-perkara ini. Dan satu lagi yang saya nak sebut juga, pengarah menyebut bahawa budaya di Kelantan kita ni budaya mengata.
ngata, guru tukar, guru pencing, ataupun naik pangkat, maka diminta supaya lebih berhati-hati, ya, tidak menggunakan waktu bekerja, waktu sekolah, tinggal pelajar semata-mata nak meraihkan kawan kita seorang, pergi berduyun-duyun, kemudian ambil gambar pula, upload gambar tersebut dalam Facebook, ya. Jadi semua ini tidak cantik, ya. Yang ini dilihat oleh orang, dan kita mesti membuktikan penyawa awam kita patuh kepada etika dan peraturan. Jadi secara terperincinya mungkin akan dibincangkan oleh PGB nanti. Hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita sekarang, ya, pada hari ini, pada petang ini akan berlangsungnya melihat anak bulan, ya, melihat anak bulan Zulhijjah, sama ada besok akan mula 1 Zulhijjah ataupun lusa 1 Zulhijjah. Dan penentuan awal Zulhijjah ini juga akan menentukan hari raya korban kita, hari raya haji kita. Di mana 10 hari yang terawal di dalam bulan Zulhijjah ini merupakan hari-hari yang dimuliakan, ya, hari-hari yang ada keutamaan yang tertentu. Wal fajri walayalin ash, maksudnya demi fajar dan malam yang ke-10. Kata Ibnu Katsir, yang dimasukkan di sini malam 10 ini iaitu 10 malam yang pertama pada bulan Zulhijjah. Demikian juga tafsiran Ibnu Abbas, ya, beberapa orang tafsir lagi, dan dalam hadis menyebut perkara ini, termasuk dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang amal soleh padanya lebih dikasihi Allah selain dari hari-hari yang 10 ini. Para sahabat bertanya, ya, para sahabat bertanya Nabi tentang perkara ini, ya. Para sahabat bertanya, walaupun berjihad di jalan Allah, maka Nabi menjawab, walaupun berjihad di jalan Allah, kecuali lelaki yang keluar berjihad membawa diri serta hartanya dan tidak kembali lagi selepas itu, maknanya dia mati syahid. Itu kecualinya. Okey, kemudian firman Allah juga, hendaklah kamu menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu, surah Al-Hajj. Okey, kata Ibnu Abbas, maksudnya hari-hari tertentu itu iaitu hari-hari yang ke-10 bulan Zulhijjah. Dari Ibnu Umar, Nabi bersabda, tidak ada hari yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal padanya lebih dikasihi oleh Allah dari hari-hari 10 ini. Maka perbanyakkanlah padanya bertahlil, bertakbir, bertahmid dan melakukan amal-amal kebajikan yang lain. Adalah Sa'id bin Jubair, ya, perawi yang meriwayatkan hadis Ibnu Abbas yang disebut tadi. Apabila tiba hari yang tersebut, beliau beribadat bersungguh-sungguh sedaya upayanya. Dan satu lagi kata Al-Hafiz Ibnu Hajar yang jelas di antara sebab keistimewaan 10 hari Zulhijjah ialah kerananya terhimpun di dalamnya beberapa ibadat yang besar seperti solat, puasa, haji. Pada waktu itu ibadat-ibadat ini tidak pernah pada waktu lain ibadat-ibadat ini tidak pernah bersatu sedemikian banyaknya ibadat yang bersatu sedemikian. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita memanfaatkan betul-betul, ya, hari 10 Zulhijjah ini untuk memberikan kebaikan pada kita dalam usaha untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan seterusnya amalan-amalan, ya, yang baik kita lakukan pada hari-hari ke-10 ini. Pertama, solat, ya, disunatkan keluar cepat menuju ke tempat solat fardu berjamaah dan memperbanyakkan solat-solat sunat kerana ianya adalah sebaik-baik amalan. Dari Sauban, Nabi bersabda, hendaklah kamu memperbanyakkan sujud kepada Allah kerana setiap kali kamu sujud, Allah akan mengangkatkan darjatmu kepadanya dan dihapuskan kesalahanmu. Okey, kemudian yang kedua, menjelang
menjelang hari raya korban disunatkan bagi yang akan berkorban tahun ini, ya, yang menyembelih binatang korban tersebut bermula daripada 1 Zulhijjah ini disunatkan kita tidak mencabutkan bulu-bulu, memotong kuku dan sebagainya daripada anggota badan kita sehinggalah selesai kita melaksanakan ibadat korban tersebut, ya. Jangan dipotong kuku, rambut dan sebagainya. Ini antara sunat-sunat yang dituntut pada awal bulan Zulhijjah. Dan juga kemudian yang ketiga, puasa, ya. Berpuasa pada bulan Zulhijjah awal ini sebelum hari raya korban ini merupakan amal soleh yang sangat dituntut, ya. Oleh kerana itu bermula kalau malam ini diisytiharkan besok 1 Zulhijjah, maka eloklah kita mulakan berpuasa kerana dia termasuk dalam sesuatu yang diberikan ganjaran, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Rasulullah berpuasa pada hari 9 Zulhijjah, pada hari Ashura iaitu hari 10 Muharram, dan 3 hari pada setiap bulan. Kata Imam An-Nawawi, berpuasa pada hari 10 adalah sunat yang sangat digalakkan. Kemudian yang seterusnya, takbir, tahlil dan tahmid. Kerana hadis Ibnu Umar menyatakan, maka perbanyakkanlah padanya bertahlil, iaitu la ilaha illallah, bertakbir, Allahu Akbar, dan bertahmid, Alhamdulillah. Kata Imam Bukhari, Ibnu Umar dan Abu Hurairah menuju ke pasar pada hari-hari 10 dan bertakbir. Orang ramai yang mendengarnya kemudian turut bertakbir sama. Katanya lagi Ibnu Umar, ya, sewaktu berada di kemahnya di Mina, dia bertakbir. Apabila orang ramai yang berada di masjid dan pasar mendengarnya, mereka turut takbir sama sehingga Mina riuh dengan suara takbir. Ibnu Umar bertakbir di Mina pada hari tersebut selepas mengerjakan solat, pada waktu rehat, dalam majlis dan dalam semua tempat. Maka sunat mengangkat suara kuat, ya, waktu takbir berdasarkan perbuatan Sayyidina Umar, anaknya Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Menjadi kewajipan bagi kaum muslimin sekarang untuk menghidupkan kembali sunnah yang telah dilupakan ini. Kemudian seterusnya berpuasa pada hari Arafah. Saya dah sebut tadi, ya, berpuasa daripada 1 hari bulan. Tapi yang di sini ialah berpuasa pada hari Arafah. Maksudnya kalau tak boleh berpuasa daripada 1 hari bulan, kita ambil pada hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah. Kerana amalan ini telah sabit dari baginda Rasulullah SAW, berpuasa pada hari Arafah, aku mengharapkan Allah menghapuskan kesalahan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maksudnya dihapuskan dosa-dosa kecil setahun dulu, tahun akan datang. Tetapi ini disunatkan hanya untuk orang yang tidak mengerjakan haji. Ya, pada orang yang mengerjakan haji, Nabi membuat contoh tidak berpuasa pada hari wukuf Arafah. Kemudian yang seterusnya, kelebihan hari raya korban, ya. Hari raya korban, insya-Allah, ya. Untuk perbincangan kita berhenti di situ dahulu, ya. Kita akan sambung nanti kelebihan hari raya korban dan apa yang patut kita lakukan, ya, pada hari raya korban berkaitan dengan adab-adab kita berkorban dan sebagainya. Mudah-mudahan, ya, kita bincang selepas ini termasuklah, ya, hikmah korban dalam kehidupan kita. Jadi itulah dulu saya dahulu setakat ini apa yang kita nak bincangkan, dan insya-Allah kita sambung nanti pada siri yang akan datang. Selamat mengerjakan amal ibadat, selamat menyambut 1 Zulhijjah dengan penuh keceriaan nak beramal, selamat mengerjakan puasa sunat. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.